d'un rêve si tu nous regrettes. Toutes nos folies passagères n'avaient rien que nos regards, n'étaient ni stables ni sages. Ya kawan-kawan, kita berjumpa lagi pada kali ini di Knowledge Mitch Channel. Thank you for supporting this channel and terima kasih sekali lagi kerana anda sentiasa bersama Knowledge Mitch. Dan pada kesempatan ini kita akan Knowledge Mitch akan bercerita tentang satu cerita based on true story yang telah diceritakan ataupun nukilan ini dari Larry Raphael. Thank you to Larry Raphael. So cerita dia lebih kurang ada satu pelancong Jerman yang mendaki Gunung Kinabalu bersama rakan-rakan, tersesat dan dia telah hilang selama sebulan, tetapi telah terselamat. Dan apakah misteri dan siapakah menyelamatkan beliau? Inilah cerita dia, ya. Dan seperti yang kita tahu, memang sudah menjadi kepercayaan KDM bahawa Kinabalu adalah gunung yang dianggap kudus dan suci, ya, bagi kaum KDM lah. Bagi roh yang kembali ke alam maut, perhentian terakhir mereka adalah puncak Kinabalu sebelum kembali kepada Maha Pencipta. Sebelum merdeka, upacara ritual ini akan dibuat oleh Bobo Hizan yang pakar akan adat budaya nenek moyang. Sebenarnya pada tahun 1993 ada seorang pelancong dari Jerman kembali ke Sabah dan berkongsi cerita kisah kemalangan yang beliau hadapi 4 tahun dahulu di Gunung Kinabalu ini, ya. So dia punya cerita begini. Pelancong ini yang dikatakan seorang yang banyak bertanya. Biasalah pelancong, tetapi lazimnya sebelum mendaki Gunung Kinabalu, selalunya malim-malim gunung akan memberi nasihat lah. Kalau ada yang nampak ini yang ganjil, jangan ditegur, diam saja. Masa saya naik gunung pun dulu, memang inilah nasihat yang diberikan lah. Terutama pantang larang, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dibuat semasa mendaki gunung tersebutlah. Mungkin ada benda yang dilakukan oleh dia, itu pelancong Jerman itu, sampai akhirnya dia lenyap dalam koordinat pendakian bersama teman-teman yang lain. Oleh kerana banyak bertanya dan banyak cakap, dia terlupa pesan nasihat para malim gunung yang expert akan pantang larang dalam trail Kinabalu. Sewaktu menikmati pemandangan yang indah, dia berdiri agak jauh sedikit daripada teman-teman yang merasai kesegaran udara yang luar biasa di puncak gunung. Ketika itu, dia tidak sedar tiba-tiba kabus putih mula melitupi dengan cepat dan cuaca berubah mendadak. Dalam keadaan kabus pekat, ia mula tidak nampak arah laluan dan anak tangga. Suara sahabat-sahabatnya pula semakin lama semakin memudar sebab mungkin sudah semakin jauh. Beginilah keadaan Gunung Kinabalu. Cuacanya sukar diramal dan begitu cepat berubah mendadak. Dalam keadaan teraba-raba jalan, dia bergerak mengikut suara hati kecilnya. Ketika itu, tanpa disedari, dia jatuh dan terus jatuh dan dunia menjadi gelap bagi beliau. Ayam berkokok menandakan subuh sudah menjelang pagi. Pelancong Jerman itu cuba bangun kerana ia merasakan cuaca pagi yang amat sejuk, walaupun selimut yang membungkusi tubuh badannya amat tebal. Ketika dia bangun, dia terasa jari tangan terlalu sakit dan dia pun mengerang kesakitan yang teramat sangat. Pada saat kesakitan itu, tiba-tiba muncul seorang nenek tua yang memakai sarung hitam berkemban dan mengarahkan dia jangan menggerakkan tubuh badannya yang masih lemah dan cedera. Pelancong Jerman itu tinggal selama sebulan di perkampungan orang dusun di kaki Gunung Kinabalu. Selama sebulan berobat dengannya, dia diarahkan jangan membuka labu air yang diikat pada ibu jari kanannya. Menampal jari tangan tersebut, sebenarnya jari tangan itu putus. Sewaktu dia jatuh pada ketinggian yang tinggi, tangan sempat memegang gunung batu, mungkin yang batu-batu yang ada selama bila dia jatuh tu lah kan, satu-satu lagi. Namun jarinya tidak tertahan, jari itu putus dan cuma kulit tangan saja yang masih bersambung menyebabkan jari itu tidak hilang. Nenek tua yang merawat dia boleh dikatakan seorang doktor tradisional. Suka saya katakan nenek itu adalah Bobo Hizan.
Dia merawat pelancong Jerman itu yang selain daripada ibu jarinya putus, tulang tangan dan kakinya retak, dia cedera teruk terjatuh dalam gaung yang tinggi. Menurut pelancong tersebut, ini selepas 4 tahun dia cerita balik. Menurut pelancong tersebut, perkampungan orang dusun di sana amatlah indah dan tenang sekali. Sawah padinya menghijau dan hewan ternakan berpergian ke sana kemari. Kucing, anjing, kinzir, kerbau, itik menunjukkan kampung itu dihuni oleh penternak dan peladang kebun. Sungainya berkilauan di pancar matahari dan kabus yang tebal menyelimuti alam. Sebelum merasai keindahan dan keramahan masyarakat di kampung itu, labu air yang mengikat pada ibu jari tangannya dibuka. Sudah tentu ia amat terperanjat sekali kerana ibu jarinya telah bercantum semula dan luka pada jari tersebut telah pun sembuh. Pada asalnya dia ingin menetap terus di kampung tersebut, namun akhirnya dia menyuarakan rasa hatinya kepada penduduk kampung yang dia mau pulang dan mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah menolong dia semasa dalam kesusahan dan kesakitan. Dengan rasa berat hati, ketua kampung di situ akhirnya melepaskan dia pergi. Dia kemudiannya dihantar menuruni beberapa bukit dan berjalan kaki sebelum tiba di sebuah persimpangan jalan. Pemuda yang menghantarnya mengucapkan salam perpisahan. Mereka berpelukan dan kembali ke laluan asal di mana mereka menempuhnya tadi. Beberapa tahun kemudian, pelancong itu kembali ke jalan simpang itu dan cuba mencari jalan laluan ke kampung tersebut bersama istrinya. Dia membawa buah tangan sebagai oleh-oleh kepada nenek yang merawatnya dan penduduk kampung yang begitu ramah mesra melayani dia selama sebulan di kampung mereka. Dia masih ingat dan jelas akan laluan di mana berakhirnya perpisahan mereka beberapa tahun yang lepas. Malangnya, laluan itu tidak wujud sama sekali. Yang wujud adalah hutan tropika Gunung Kinabalu yang masih belum diterokai dan masih suci, tidak pernah diterokai. Dia membuat pengakuan itu melalui sidang media di Kota Kinabalu beberapa hari kemudian. Dia meminta agar orang yang dapat membantunya masuk ke perkampungan tradisional itu untuk mengucapkan rasa terima kasihnya yang tidak terhingga kerana menyelamatkan dia semasa hilang sebulan di hutan Kinabalu akibat terjatuh dalam laluan pejalan kaki ketika mendaki Gunung Kinabalu. Untuk makluman, kampung itu tidak pernah wujud sama sekali dan kawasan yang dikatakan perkampungan itu adalah kawasan hutan simpan kelas 1 yang masih belum diterokai. Sebenarnya, pelancong Jerman itu telah masuk dan diselamatkan oleh tempuak berbangsa dusun yang dikatakan oleh orang ramai sekali-sekala akan kelihatan muncul dalam kabus tebal Gunung Kinabalu. Jadi, seperti yang kita semua tahu bahawa kawasan ataupun Gunung Kinabalu merupakan tempat perhentian terakhir bagi roh-roh yang sudah meninggallah mengikut kepercayaan KDM, dan ada kemungkinan inilah yang telah menyelamatkan pelancong Jerman tersebutlah. Memang menarik, sama ada itu adalah reality ataupun cuma cerita, tetapi bagi kepercayaan orang-orang KDM tidak mustahil bahawa benda ini wujud di kawasan Gunung Kinabalu. Oleh itu, jika anda suka nukilan cerita ini, jangan lupa subscribe, support this channel supaya Knowledge Meet sentiasa bersemangat untuk memberikan anda konten-konten yang ada dan memberikan ilmu ataupun perkongsian knowledge, transfer of knowledge tu semua yang subscribe channel ini. Ada beberapa bahagian tadi tersasul-sasul lah yang mungkin house tu. Oleh itu, stay safe, take care, God bless, stay awesome. Si tu penses à nous jusqu'à